Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fahmiza Zakira binti Zainuddin mengambil kursus sastra antarabangsa. Hari ini saya akan membuat sedikit kritikan. Kritikan berkait apa? Kritikan berdasarkan novel yang saya pilih. Yang mana saya telah memilih sebuah novel karya Habibur Rahman Al-Sharizi yang bertajuk Takbir Cinta Zahrana atau kalau Takbir Cinta Zahrana ni adalah untuk bahagian Malaysia. Kalau di Indonesia kita panggil dia Cinta Suci Zahrana. Nampak dia? Okey. Untuk kali ini saya akan membuat kalau kita tengok biasa cerita Takbir Cinta Suci Zahrana ni adalah, kalau kita nak kaitkan dengan teori sastra, biasa akan memilih teori feminism. Tapi saya nak keluar sikit daripada teori feminism, sebab kalau kita tengok pun nama dia pun Zahrana adalah melibatkan perempuan kan. Jadi tapi saya tak nak mengaitkan dengan teori feminism, tapi saya nak mengaitkan dengan teori estetika bersepadu karya Prof saya sendiri, iaitu Profesor Dr. Halim Adni di Fakulti Bahasa, yang mana saya nak kaitkan dengan teori yang diasaskan beliau ketika beliau di PhD. Dan saya akan cerita serba sedikit berkait latar belakang novel Takbir Cinta Zahrana. Novel Takbir Cinta Zahrana ni adalah berkait dengan keteguhan seorang wanita Muslim bernama Zahrana yang memegang prinsip bahawa dia tak akan bercinta setelah dia berkahwin, dan dia sangat dan untuk berkahwin dia sangat dari segi pemilihan lelakinya adalah lunas-lunas Islam ataupun ajaran Islam, yang mana lelaki tersebut haruslah beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia tidak memilih lelaki yang berpendidikan tinggi, sebab kerana dia adalah seorang yang berkarya tinggi, seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang baik dan ayu, dan dia juga digemari ataupun disukai dalam kalangan pensyarah-pensyarah di tempat dia mengajar, dan juga dalam kalangan mahasiswa-mahasiswanya. Tapi dari segi pemilihan suami, dia sangat memitikkan lunas-lunas Islam. Dia tidak kerana pada ketika dia menjadi seorang pensyarah di Fakultas Universiti Teknik, ada seorang dekan dia bernama Pak Sukarmani minat dekat dia. Pak Sukarmani seorang yang sedikit tamak, seorang yang kalau dari segi kita tidak berperangai elok dan tidak berpegang pada lunas-lunas Islam. Pak Karmani sudah mempunyai isteri, tapi dia ingin jadikan Zahrana ni sebagai isteri nombor 2-nya. Tapi Zahrana tidak suka, dia lebih memilih lelaki yang lebih kepada agama Islam. Selepas itu dia telah berjumpa dengan Rahmat, seorang tukang keropok. Kalau dekat sini kita panggil penjaja lah. Okey, jadi dia telah berjumpa dengan Rahmat. Dia ingin berkahwin dengan Rahmat. Rahmat ni berdasarkan daripada risikan Bunyai dan juga seorang ustaz di pesantren, yang dia telah tanya pendapat siapakah calon suami yang sesuai baginya, dan Bunyai telah menyuruh Zahrana memilih Rahmat ni lah. Rahmat ni seorang tukang keropok, seorang yang jujur, seorang yang soleh dan sangat taat pada agama Islam, agama Allah lah. Tapi malangnya dia tidak sempat berkahwin dengan Rahmat. Rahmat telah terlibat dengan kemalangan kereta api disebabkan antara Pak Sukarma yang tidak suka Zahrana berkahwin dengan Rahmat, dan juga akhir pada percintaan novel Takbir Cinta Zahrana ni, Zahrana berkahwin dengan seorang pelajarnya yang bernama Hasan. Hasan ni seorang yang soleh, seorang yang pandai, seorang pelajar. Kita akan masuk pada teori estetika bersepadu, yang mana dalam teori estetika bersepadu, sebab saya akan kaitkan antara novel Takbir Cinta Zahrana ni dengan teori estetika bersepadu, yang mana dalam teori estetika bersepadu ni Profesor saya mengemukakan dua, yang mana 2 poin ataupun 2
benda dalam teori estetika bersepadu, iaitu salah satunya adalah keindahan luaran yang meliputi gaya bahasa dan unsur. Yang kedua adalah keindahan dalaman yang meliputi aspek pemikiran, yang mana Prof saya nyatakan bahawa pemikiran pengarang tu adalah haruslah berasaskan agama Islam, yang mana Prof saya telah mencipta teori ini adalah setelah dia kembali kepada Al-Quran, hadis dan juga sejarah Islam, yang mana beliau nyatakan bahawa karya sastra itu haruslah berpandukan agama Islam dan menjadi unsur dakwah, dan bukannya menjadi karya yang bersifat imajinasi ataupun fantasi semata-mata. Okey, baiklah. Pemikiran yang pertama yang ingin diketengahkan oleh Habibur Rahman Al-Sharizi dalam novel Takbir Cinta Zarhana adalah berkait pemikiran kebergantungan manusia kepada penciptanya, iaitu kalau kita agama Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Zahrana ini adalah seorang perempuan Muslim yang sejati, yang mana kebergantungannya adalah hanya kepada Allah SWT. Kerana usianya sudah lewat, dia juga digelarkan sebagai perawan tua yang tidak bersuami. Jadi dia telah bergantung pada Allah. Setiap kali dia bermunajat kepada Allah, dia memikirkan soal hidupnya yang tidak berjodoh lagi, yang perspektif masyarakat sekeliling dia tidak menghiraukan. Sebaliknya dia terus berdoa kepada Allah supaya agar dia dipertemukan dengan jodoh yang dia idamkan dan sesuai. Walaupun dia terlalu memikirkan pasal jodohnya, tapi dia tidak menghiraukan. Dia selalu menunjukkan aura muka yang ceria, aura muka yang tidak mempunyai masalah, yang bahawa dia sekarang ni telah memikirkan bahawa dia sampai sekarang tidak bertemu jodoh. Walaupun kalau kita tengok dari segi karyanya, dia seorang perempuan yang berkarya, cantik, manis, menawan, tapi sampai sekarang di usia lewat usianya, dia tetap tidak bertemu jodoh. Jadi kalau kita tengok kembali kepada Al-Quran sendiri, dalam surah Maryam, Allah telah menceritakan berkait dengan Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ni adalah dia seorang nabi atau figura yang kita boleh contohi berkait dengan pergantungan kepada Allah ni, yang mana dia seorang yang sentiasa berdoa dan tidak pernah putul-putul berdoa kepada Allah agar dikurniakan seorang zuriat, sampailah Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Zakaria bahawa Nabi Zakaria akan menerima seorang cahaya mata yang tidak pernah Allah ciptakan, iaitu bernama Nabi Yahya. Dalam surah Maryam ayat 7, Allah telah berfirman bahawa, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelum ini kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Maksudnya sebabnya kalau tengok dari surah Maryam, Allah telah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Zakaria berkat daripada doanya yang tidak putus-putus, berminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan seorang zuriat. Yang mana kalau kita tengok dari surah Maryam sendiri, ayat ni ayat 3, terutama ayat 3, iaitu ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Maksudnya Nabi Zakaria ni dia meminta kepada Allah dengan suara yang lembut, yang tidak memaksa-maksa, tapi tetap juga terus berdoa sehingga Allah memakbulkannya. Yang mana bagi surah 4, Zakaria berkata, ya Tuhanku, tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Maksudnya dia tidak pernah berputus asa meminta kepada Allah sehinggalah akhirnya dia dikurniakan zuriat. Dan samalah seperti cerita dalam Takbir Cinta Zarhana, Zarhana tidak pernah putus-putus berdoa kepada Allah sehinggalah dia dipertemu dengan orang yang dia idamkan,
ciri-ciri lelaki yang beragama Islam, yang sangat mentikkan pasal agama Islam dan lunas-lunas Al-Quran. Pemikiran yang kedua dalam novel Takbir Cinta Zarhana ialah pemikiran berkait ketaatan anak terhadap ibu bapanya, yang mana Zarhana ini adalah seorang anak yang taat kepada ibu bapanya. Dia menurut perintah ayahnya, bahawa ayahnya sangat gelisah bahawa Zarhana sampai sekarang tidak berkahwin-kahwin. Jadi berkahwin okey, jadi ayahnya menyarankan Zarhana untuk bertemu dengan Bunyai dan seorang ustaz di pesantren di tempat di sekitar Zarhana juga, iaitu pesantren Al-Falah, untuk meminta Bunyai berkait mencari jodohnya. Dan Zarhana sangat akur, sangat perintah ayah dan ibunya, dan dia merupakan anak yang sangat taat kepada kedua ibunya, yang mana dalam novel tu yang menceritakan Zarhana pergi berjumpa dengan Bunyai dan empat ustaz di pesantren tu untuk menceritakan masalahnya yang dia ingin mencari jodoh, dan Bunyai sarankan bahawa Zarhana macam dengan merisik kalau kita bertaaruf dulu dengan Rahman, seorang tukang keropok yang sangat jujur, amanah dan beramal soleh terhadap Allah. Jadi Zarhana mengikuti kata-kata Bunyai, dan dia telah mengikuti ataupun taat akan perintah ibu bapanya, yang mana Allah telah berfirman, Allah telah menceritakan dalam surah Luqman, yang mana Luqman telah berpesan kepada anaknya. Kalau kita tengok dalam surah Luqman, okey, surah Luqman ayat 14, Luqman berkata, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu telah mengandungkan dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan tempoh mencerai susunya ialah dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kamu kembali. Okey, jadi Allah telah berfirman berdasarkan surah Luqman, yang mana nasihat Luqman terhadap anaknya bahawa haruslah berbuat baik terhadap ibu bapa, haruslah mentaati ibu bapa, yang mana ibu bapa yang telah mengandungkan kita. Yang mana dalam cerita Takbir Cinta Zarhana ni, kalau kita tengok, Zarhana ni seorang yang taat dan akur akan perintah ibu bapa. Kita akan masuk pada pemikiran yang ketiga. Pemikiran yang ketiga dalam novel Takbir Cinta Zarhana ni adalah berkait dengan pemikiran pemikiran dalam pemilihan terhadap teman atau sahabat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Bukhari, yang mana Rasulullah berkata, seorang muslim atau mukmin adalah cerminan diri terhadap saudara mukminnya. Bahawa Rasulullah berkata di sini adalah kita ni harus memilih teman yang baik, sebabnya teman itu adalah cerminan diri kita. Kalau kita tengok dekat sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yang mana kalau seorang muslim itu berkawan dengan orang yang suka berjudi, maka dia akan mengikut lunas-lunas tersebut. Kalau seorang tersebut berkawan dengan seorang yang suka berzinar, maka dia akan mengikut ke arah tersebut. Dan kalau seseorang itu berkawan dengan seorang yang penghafal Al-Quran, penghafal hadis, yang solat tidak tinggal, suka ke masjid, maka dia akan menjadi ke arah tersebut. Kerana Rasulullah bersabda dalam hadis Al-Bukhari, yang mana
yang mana setiap roh diciptakan adalah berpasukan yang berkelompok. Jika roh tersebut saling mengenal, maka dia akan bersatu. Jika dia tidak saling mengenal, maka dia akan bergeser. Jadi kalau kita tengok dalam Takbir Cinta Zahrana ni menceritakan pasal pemilihan teman Zahrana yang baik, iaitu bernama Ling. Ketika Zahrana dalam keadaan yang stres dan hampir bunuh diri, Ling sentiasa mendukung Zahrana, memberikan nasihat kepada Zahrana agar sentiasa kuat, ingat pada Allah, jangan melakukan perkara-perkara yang di luar dan perkara-perkara yang membawa kemurkaan kepada Allah. Sebab ketika majlis perkahwinan Zahrana ini berlangsung, suaminya bernama Rahmat itu meninggal dunia dalam kecelakaan, dan Zahrana hampir putus asa. Lepas tu ayah dia pula ditimpa penyakit, ditimpa sakit dan dibawa ke hospital. Jadi masa tu Zahrana dalam keadaan yang stres, keadaan yang tidak tentu arah. Jadi kalau kita tengok daripada cerita berkait Nabi Muhammad SAW dengan kematian bapa saudaranya ketika itu, dan pada ketika itu bapa saudaranya ingin meninggal dunia, dan Nabi Muhammad dan bapa saudaranya ni telah mati dalam keadaan kekufuran lah. Sebabnya datanglah dua orang khalifah daripada golongan musyrik atau golongan Yahudi. Pada ketika saat kewafatan Nabi, bapa saudara Nabi, Nabi telah berkata bahawa ucaplah kalimah asyhadu alla. Tapi bapanya lebih mengikuti, bapa saudaranya lebih mengikuti temannya berbanding dengan kata-kata Nabi, dan bapa saudaranya telah mati dalam keadaan kekufuran. Itulah, jadi pemilihan teman yang baik adalah merupakan aspek yang penting dalam membentuk diri kita. Yang terakhir adalah pemikiran berkait pemilihan pasangan yang baik, yang mana Zahrana ini seorang yang sangat menitik beratkan pemilihan pasangannya. Ia sangat teliti dalam pemilihan pasangannya, yang mana dia inginkan pasangannya adalah berasaskan agama Islam, yang mana dalam hadis riwayat Ibnu Majah sendiri telah berkata, kalau kita tengok pemilihan perempuan, wanita adalah berdasarkan 4 perkara, iaitu agamanya, keturunannya, kecantikannya dan juga hartanya. Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah sendiri telah berkata, janganlah kamu mengahwini wanita atau lelaki kerana kecantikan mereka atau ketampanan mereka, kerana kemungkinan kecantikan atau ketampanan itu akan menghancurkan mereka sendiri. Dan janganlah kamu kahwini kerana harta mereka, kerana kemungkinan harta itu menyebabkan mereka derhaka, dan tetapi kahwinlah mereka atas dasar agama. Sesungguhnya hamba yang berkulit hitam tetapi beragama lebih baik. Jadi kalau kita nak pilih pasangan, pilihlah pasangan yang berasas ke agama. Dapatlah kita katakan bahawa novel Cinta Suci Zahrana ataupun Takbir Cinta Zahrana ni, dia menepati nilai estetika berdasarkan teori estetika bersepadu yang terdapat dalam, iaitu mementingkan keindahan dalaman berdasarkan kesepaduan yang terdapat dalam Islam dan ajaran Al-Quran, hadis dan juga sejarah Islam. Jadi sampai di situ saja kritikan saya berkait novel Cinta Zahrana, dan sampai jumpa lagi. Okey, saya harap melalui kritikan saya buat ni akan dapat memberi ilmu, sedikit perkongsian ilmu, dan juga dapat membangunkan jiwa
uh, penonton yang melihatnya. Jadi boleh baca, bagi wanita-wanita di luar sana, saya galakkan untuk baca novel Habibur Rahman Al-Sharizi, Takmil Cinta Zarana. Dia terdapat juga, dia ceritanya terdapat, kalau kita tengok sekarang, terdapat dalam novel Mihrab Cinta, tapi dia ada 3 bahagian dekat sini. Jadi boleh dapatkan dan boleh baca, dan insya-Allah dia akan menjadi inspirasi terutamanya wanita yang sampai sekarang belum berjumpa jodoh. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.